Kitab Taubah. Terai? Tak terai lah. Bunyi dah? Tak dengar? Tak dengar? Boleh dah? Kitab Taubah. Kitab Taubah. Hadis ini kita sudah baca dah gitu kan? Baca dah. Terjemah tak lagi. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku mengikut kepercayaan hambaku terhadapku. Wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni. Dan aku bersamanya di mana dia menyebutku, mengingatiku. Wallah, demi Allah, sesungguhnya Allah lebih suka dengan taubat seseorang hambanya daripada seseorang kamu yang mendapati untanya yang hilang di padang pasir. Sesiapa yang menghampiriku sejengkal, aku akan menghampirinya sehasta. Sesiapa yang menghampiriku sehasta, aku akan menghampirinya sedepa. Sesiapa yang datang kepadaku dengan berjalan kaki, aku akan pergi kepadanya dengan berlari-lari anak. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah lebih suka dengan taubat seseorang kamu daripada dia menemui untanya yang hilang. Lebih suka daripada seseorang kamu, lebih suka dengan taubat seseorang kamu daripada seseorang kamu, yakni dia suka apabila menemui untanya yang hilang. Dengan sanad satu lagi serupa juga daripada Abi Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama makna hadisnya. Seterusnya Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya daripada Al-Harith bin Suwaid, katanya, saya pernah masuk menemui Abdullah untuk melawat dia ketika dia sakit. Dia menceritakan kepada kami dua hadis. Dua cerita. Satu cerita diri dia sendiri, daripadanya sendiri. Satu lagi cerita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah lebih suka dengan taubat hambanya yang mukmin daripada seseorang yang berada di bumi yang tidak ada langsung tumbuh-tumbuhannya, di bumi yang membinasakan, yang mengancam nyawa seseorang. Kenderaannya ada, rahilatuhu alaih, ma'ahu rahilatuhu, bersamanya ada kenderaannya. Di atas kenderaannya itu ada makanan dan minumannya. Tiba-tiba dia tertidur. Bila dia sedar, kenderaannya, yakni untanya, telah pun hilang. Dicarinya lah unta itu, untanya yang hilang itu, sehingga dia dahaga.
Kemudian dia berkata, arji'u ila makani alladhi kuntu fi fa anamu hatta amut. Baik, aku balik semula ke tempat asal di mana aku berada tadi, dan aku tidur di situ sampai mati. Dia pun meletakkan kepalanya di atas lengannya untuk mati. Bila dia sedar, didapati kenderaannya itu ada di sampingnya, dan di atasnya ada bekal makanan dan minumannya. Allah lebih suka lagi dengan taubat hambanya yang mukmin daripada orang tadi mendapat unta dan bekalan makanannya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada A'mash, supaya tadi juga sanad yang sama di sebelah atas tu. Cuma dia kata min rajulin bidawiyatin minal ard, lebih suka daripada seorang lelaki yang berada di padang pasir. Tadi dawiyatin, dia nak royak bayazah lafaz dia tu, makna dia lebih kurang ya. Tadi dawiyatin, ni dawiyatin. Jadi beza sikit pun dia royak saluran mana, ke saluran tadi saluran lain. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Harith bin Suwaid, dia kata Abdullah menceritakan kepadaku dua cerita. Satu daripadanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang satu lagi itu daripada diri dia sendirilah. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah lebih suka dengan taubat hambanya yang mukmin. Bimithli hadis Jarir, lalu perawi mengemukakan hadis sama seperti hadis Jarir yang tersebut sebelum ini, lafaznya sama. Bimithli itu maksudnya sama lafaznya, bukan makna dia saja. Kalau dia kata bimaknahu tu makna dia saja. Kalau ni bimithli ni maksudnya lafaz dia sama. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Simak, katanya An-Nu'man bin Bashir pernah berucap, katanya sesungguhnya Allah lebih suka dengan taubat hambanya daripada seseorang yang membawa bekalan makanan dan minumannya di atas unta, seekor unta. Kemudian dia berjalan sehingga apabila sampai di padang pasir, fa'adrakathul qa'ilah, dia berasa mengantuk dan tidur. Dia tidur, dia turun. Faqala tahta syajaratin, dan dia pun tidurlah. Qala tu bukan qala yaqulu, qala yaqilu. Mana tidur tengah hari. Tidur tengah hari dia panggil qailah, qailulah. Tiba-tiba sampai masa tidur tengah hari, dia pun turun dan tidur di bawah satu pokok. Jeneralah dia situ, lenalah dia di situ. Untanya pula pergi. Bila dia sedar, dia pun carilah untanya sampai ke satu kawasan tinggi, naik kawasan tinggi, anak bukit lah kita. Sampai dia pergi naik ke atas anak bukit nak tengok unta dia tu. Tidak kelihatan apa-apa kepadanya, tak nampak. Lepas tu dia berjalan lagi sehingga naik ke anak bukit satu lagi. Tak ada nampak gapo-gapo juga. Kemudian dia naik, pergi lagi, jalan lagi, naik anak bukit yang ketiga pula. Tak ada nampak gapo-gapo juga. Fa'aqbala hatta ata makanahu alladhi qala fihi, dia pun berpatah balik ke tempat di mana dia tidur tadi. Ketika dia sedang duduk di situ, tiba-tiba untanya datang dan meletakkan tali dia, khitam, mana tali dia, tali unta,
meletak di tangannya. Letak tangan. Maka Allah lebih suka lagi dengan taubat seseorang hambanya daripada orang ini ketika dia mendapati untanya itu dalam keadaan tadi. Simak berkata, Sya'bi mengatakan, Nu'man memarfu'kan hadis ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun saya tidak mendengar begitu. Saya tidak mendengar begitu. Yang ni hak marfu' tu. Mana hak saya dengarnya ini mauquf pada dia saja. Hadis ni berarti setakat dia. Dia kata gitu. Mana dia tidak kaitkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Bara bin Azib, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa kata kamu tentang kegembiraan seseorang apabila kenderaannya, jadi untanya terlepas di tanah lapang ataupun tanah yang kosong, jadi pada pasir lah, pada pasir, di mana tidak ada makanan dan minuman di situ. Di atas untanya itulah ada makanan dan minuman dia. Dia pun cari, sehingga sukarlah pengalamannya itu, sehingga dia mengalami kesukaran lah. Thumma marrat bi jidli syajaratin. Untanya itu berjalan sehingga dia lalu dekat satu batang pokok. Satu pokok. Dan di situ terlekat talinya. Tali dia tu terlekat di batang pokok tu. Batang pokok atau umbi pokok tu, terlekat di situ. Dia mendapati untanya itu muta'alliqatan bihi, terikat di situ. Qulna syadidan, kami pun kata suka benarlah dia. Kalau begitu wahai Rasulullah, dan mungkin Nabi tanya lagu mana, mau nak kata lagu mana, setara mana suka tu. Suka benarlah, kami kata. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah demi Allah, sesungguhnya Allah lebih suka lagi dengan taubat hambanya daripada orang tadi dengan kenderaannya, dengan untanya itu. Qala Ja'far haddatsana Ubaidullah ibnu Iyad an abihi. Gitu. Ubaidullah bin Iyad an abihi. Kata tadi dalam riwayat tadi ada qala Yahya akhbarana Ubaidullah bin Iyad bin Laqit daripada Iyad, daripada Bara bin Azib. Imam Bukhari nak ceritanya di sini, iaitu dua orang tu guru dia tu, Yahya bin Yahya dan Ja'far bin Humaid. Hak kata lagu tadi Ja'far bin Humaid, bukan Yahya bin Yahya. Adapun Ja'far, dia kata gini lafaz dia, dalam sanad dia Ubaidullah bin Iyad daripada ayahnya. Hak tadi Ubaidullah bin Iyad bin Laqit daripada Iyad. Iyad tu ayah dia dah lah. Semua sikit lah. Hak ni daripada ayah dia. Ayah dia siapa? Iyad tu juga. Dia yang best. Hak ni guru dia kata gini lafaz. Hak lagu tadi Yahya tu guru dia seorang lagi. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha, katanya Anas bin Malik, iaitu pakciknya, menceritakan kepadanya, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah lebih suka dengan taubat hambanya bila dia bertaubat
daripada seseorang kamu yang menaiki kenderaannya di padang pasir. Lalu selepas itu untanya itu hilang, terlepas daripada dia, padahal di atas unta itulah terletak makanan dan minuman. Dia sudah putus asa, kecewa dah dengan unta dia itu, tak jumpa. Dia pun pergi ke satu pokok dan berbaring di bawah teduhan pokok itu. Putus asa dah dia dengan kenderaannya itu. Ketika dia dalam keadaan begitu, tiba-tiba idh huwa biha, tiba-tiba didapati untanya itu ada duduk berdiri dekatnya. Dia pun pegang tali unta tu. Thumma qal, kemudian dia pun kata, kerana terlalu gembiranya, dia kata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Tersalah dia, tersalah dia kerana terlalu gembira. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah lebih suka dengan taubat hambanya daripada seseorang kamu bila dia terjaga bila dia terjaga didapatinya untanya yang hilang di padang pasir itu ada di sampingnya. Begitu. Wa haddatsani Ahmad Ad-Darimi dan seterusnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi, supaya tu juga lafaz dia, supaya tu juga lafaz dia. Ini bab suqutiz dzunub bil istighfar taubatan. Ini bab gugur dosa-dosa dengan sebab istighfar sebagai taubat seseorang itu. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Ayyub, katanya daripada Abi Sirmah daripada Abi Ayyub bahawa Abu Ayyub berkata bila dia dekat nak mati, bila dia hampir nak mati, dia kata, selama ni saya akan sembunyikan daripada kamu satu perkara yang saya telah dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kamu tidak melakukan dosa, nescaya Allah akan menjadikan satu makhluk yang berdosa untuk diampuninya dosa mereka. Dengan sanadnya Imam Muslim beriwayatkan daripada Abi Ayyub daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, kalau kamu tidak berdosa, kalau kamu tidak melakukan dosa, tidak ada dosa, untuk Allah ampunkannya, nescaya Allah akan bawakan satu makhluk yang mempunyai dosa untuk diampuninya dosa mereka itu, dosa-dosa mereka itu. Dengan sanad satu lagi Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, kalau kamu tidak berdosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan menghapuskan kamu, melenyapkan kamu, dan akan membawa makhluk lain yang berdosa. Lalu mereka beristighfar kepadanya, meminta ampun kepadanya, dan dia pula mengampunkan mereka. Itulah dua bab yang kita baca. Bab yang pertama tu lebih kurang Abdullah beza sikit. Jadi ini termasuk dalam kitab Taubah. Hak ni pun dia terletak di bawah kitab besar. Kitab besar Kitabur Riqaq. Hak dululah. Hak dulu Kitabur Riqaq. Tu hak besarnya, tajuk besar.
Kitabur Riqaq. Jadi Kitabur Riqaq ni kalau dalam kita hadis ni dia serupa dengan tasawuf. Serupa dengan tasawuf, nak mengisahkan diri. Hadis-hadis yang menginsafkan diri kita, yang menyebabkan hati kita tu jadi lembut, jadi halus, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan lebih banyak fikir akhirat. Banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Sangat banyak nikmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Jadi ini salah satu bab dia. Kira-kiranya bab besar lah juga, tapi besar lagi Kitabur Riqaq di bawah tu. Ni di bawah tu Kitabut Taubah. Taubah asal makna dia makna kembali, balik, patah balik. Sebab kita kata kita terlanjur bawa kereta, terlepas dia jalan, patah balik. Itulah taubatnya, asal makna dia patah balik. Tak boleh gitu. Gitu tak jumpa tempat tuju, dah tahu dah salah asal. Jadi betul, jadi patah balik. Itu makna taubat. Dari segi bahasanya, dari segi syaratnya, dari segi agamanya, ada sesuai lah makna dia tu pun. Ada sesuai. Yang ni meninggalkan dosa. Ada berdosa, berhenti, tinggal, tak buat dah, balik ke tempat asal. Orang kata balik ke pangkal jalan. Di sini Imam Nawawi sebut, dia kata dalam Kitabul Iman dulu kita sebut dah. Kitabul Iman ni mula-mula start di Sahih Muslim ni lah, sebut dah. Tapi muka lama dah kan, sebut pula bahawa taubat ni ada 3 rukun. Ni hak biasa kita dengar lah. Memang ada kitab mana-mana pun ada. Dalam kitab ni pun ada juga 3 rukun. Tak ada ni orang tidak panggil taubat lah. Itu orang panggil rukun. Sebab rukun-rukun ni yang membentuk kewujudan sesuatu. Kalau tak ada dia, tak ada lah sesuatu. Tak ada lah sesuatu tu di sini taubat je lah kita. Nak ada wujud taubat tu dia kena ada 3 perkara. Yang pertama al-iqla', dia panggil. Iqla' tu berhenti. Berhenti daripada melakukan maksiat. Kita melakukan sesuatu maksiat, berhenti. Itu rukun yang pertama. Tak ada makna kalau taubat tu tak berhenti buat macam. Dia kena berhenti. Yang kedua an-nadam ala fi'li dhalik, menyesal atas perbuatan dosa kita, menyesal. Yang ketiga al-azm alla ya'uda ilaiha abada, berazam, bertekad untuk tidak mahu mengulangi lagi sampai bila-bila. Lagu itulah perasaan hati itu. Tekadlah, kita kata azam tu, azam kita panggil juga bahasa kita, jadi bahasa Melayu dah, berazam kata. Tekad untuk tidak mengulangi lagi kesalahan itu selama-lamanya. Dia kata kalau kesalahan itu ada berkait dengan manusia, falaha ruknun rabi', ada rukun yang keempat, ada satu lagi, tambah satu lagi, iaitu at-tahallul min sahibi dzalikal haqq, iaitu minta Allah lepas dengan tuan punya hak. Ikutlah minta halal kau dengan cara bayar kau, dengan cara lagu mana-mana, dia kena selesai dengan dia. Itu makna tahallul. Mana kita kena selesai dengan dia. Dengan apa cara tak kira lah. Paling ringan kita kata dia halal. Halal tak apa selesai. Kalau dia tak halal, tak sudah, kita tak lepas. Tak lepas. Dia kata asas dalam rukun apa?
taubat ni hak asas sekali, ialah menyesal. Hak ni lah rukun yang terpenting, yang paling besar dalam taubat, iaitu menyesal. Dan ulama-ulama sepakat mengatakan taubat ini wajib. Bertaubat daripada segala macam dosa, segala macam maksiat, wajib. Dan wajibnya itu alal faur, selalu, segera. Bukan selalu dengan makna sentiasa dak. Selalulah. Segera, tidak bertangguh. Tidak harus ditangguhkan sama ada maksiat itu, dosa tu dosa kecil atau dosa besar. Tak cara, dia kena selalu, termasuk dalam hal lagu tu. Lepas tu macam-macam lagi hak dia bicaranya. Antaranya lagu mana, kalau seseorang tu dia berdosa, dia taubat dah, lepas tu dia buat pula. Jadi hak tadi itu lagu mana, jadi ke tidak, kau terbatal taubat dia tadi. Ada ulama yang kata terbatal, tapi jumhur ulama mengatakan tidak terbatal. Hak dia sudah taubat, dah terjadi dah lah, kena taubat untuk hak baru pula. Tidak kata hak tadi tak jadi, jadi mari semula. Tak, tidak lagu tu. Jadi kalau seseorang itu melakukan semacam kesalahan itu, jadi bolehkah dia tu kata, tak cekak dah, nak taubat ni, diri kita ni tak dengar kata semacam, tak lekat pegang, tak boleh kata begitu. Kena taubat semacam 70 kali pun sehari pun, kena bertaubat semacam. Tak boleh kata Tuhan marah lah, malu Tuhan dah, tak boleh dah. Tak boleh lagu tu. Sebab Tuhan Maha Pengampun, dia Maha Pengampun. Taubat semacam, minta dengan dia lah, biar dia jaga kita. Minta dengan dia. Kalau kita taubat dia hanya satu ya, minta dia jaga kita. Kita lemah, kita lemah, kita tidak berdaya, mengaku depan dia begitu. Mengaku depan dia, terutama bila seorang-seorang itu ingat mengaku depan dia bahawa kita lemah, minta dia tolong kita. Itulah caranya. Tapi lepas tu taubat orang kafir lagu mana? Tinggal kekufuran dia tu lah. Taubat orang kafir ni, kalau dia tinggal sungguh kekufuran dia, memang itu maqtu' biqabuliha, Tuhan mesti terima taubat orang kafir. Waktu disepakati semua kata, ya aku putus dah, terima kalau taubat orang kafir. Tapi kalau taubat-taubat lain tak mesti. Cuma Tuhan janji dia akan terima, ya. Nak kata mesti wajib atas dia, kalau tidak jadi salah dia, tak boleh kata lagu tu, tak boleh kata lagu tu dengan Tuhan. Bahkan dia mengampunkan kita ni atas limpah kurnia dia, bukan kerana kewajipan, jadi tanggungjawab dia dah. Tidak gitu. Tu fahaman Mu'tazilah kan lagu tu. Bila bertaubat jadi mestilah kepada Tuhan, jadi tanggungjawab dia adalah gitu. Dia kira gitu. Kita ahli sunnah tidak, tak ada jadi tanggungjawab Tuhan lagu tu, jadi wajib atas dia, tak ada. Cuma dia berjanji nak mengampunkan dosa, dan dia tidak memungkiri janji sekadar tu. Sekadar tu. Tak apalah. Jadi ni Kitabut Taubah. Hadis hak mula-mulanya dulu kita jumpa dah, dia ada pula sini. Sebab sesuai lah sini, sebab sesuai sini, iaitu Nabi SAW rayak kepada kita satu hadis, orang panggil hadis qudsi. Ni orang panggil hadis qudsi.
Sebab Nabi SAW bersabda, dia kata Allah Azza wa Jalla berfirman. Firman ni ana inda zanni abdi bi, ni tak ada dalam Quran. Tak ada dalam Quran, daripada awal sampai ke akhir tak ada. Lepas tu dia kata Allah Azza wa Jalla berfirman. Hak lagu ni lah kalau dia kata Allah berfirman tapi tak ada dalam Quran. Lagu tu lah orang panggil hadis kursi. Hadis kursi. Dan kena ingat, hadis kursi ni tidak semestinya dia lebih molek daripada hadis-hadis lain, lebih istimewa daripada hadis lain. Semata-mata bila kata hadis kursi jadi serupa dengan Quran lah. Moga Tuhan berfirman. Tak sama. Quran lain. Quran darjah dia mutawatir. Hadis kursi tidak mutawatir. Boleh katakan kebanyakan, boleh katakan semua lah, tidak mutawatir. Sebab hadis mutawatir itu ada beberapa je. Dia tidak termasuk dalam ni hadis-hadis kursi. Jadi dia termasuk dalam hadis ahad. Bila hadis ahad serupa dengan hadis-hadis lain juga, dia bergantung kepada sanad dan bergantung kepada kandungan dia tu, nak kena tengok lah. Jadi kalau sanad dia tu sahih lah. Kalau sanad dia dhaif lah. Kalau sanad dia tu ataupun kandungan dia selain daripada hak mana yang sesuai dengan hak sahih, kalau hak tidak sahih, hak bercanggah, dia jadi maudhu', boleh jadi serupa dengan hadis lain lah, serupa dengan hadis lain. Jadi kita tak boleh kata bila kata hadis kursi kat lebih lah daripada lain. Tidak gitu. Tidak gitu. Kadang-kadang orang yang tak biasa dengan hadis ni, dia bunyi lagu lain dia berasa lebih istimewa. Hadis ni lebih istimewa daripada hadis ni tak ada. Super. Misalnya dikatakan hadis musalsal, lebih lagi tak ada. Cuma dia menggambarkan sifat-sifat tertentu saja, berbeza daripada yang lain. Gitu je. Kalau hadis musalsal ke apa tu, tidak kata dia tu lebih sahih daripada lain. Itu semua bergantung kepada sanad juga. Dan semua ni dia kena ada sanad. Tidak seperti Quran, tak ada sanad. Quran lain. Beza dia lagi nya hak ni lagu mana Tuhan beri makna dia kepada Nabi. Hak ni ayat Nabi ni. Ana inda zanni abdi bi, ni ayat Nabi. Macam kita dengar satu bahasa, kita faham bahasa tu, masuk dalam kepala kita pun royak lah. Orang kata tadi maksud dia tu royak dalam bahasa kita, orang apa faham lah maksud gitu. Jadi kalau kita buat ke bahasa kita tu, kita sendiri, bukan Tuhan asal. Tuhan asal tu sampaikan maksud kepada kita. Ayat tu kalau kita buat, boleh katakan hadis-hadis lagu tu lah. Tapi kalau Quran tidak, hak buat mari kepada Nabi tu masuk dalam kepala Nabi lah, kita kata dalam hati dia tu, Jibril mari lagu tu dah. Dalam bahasa Arab lagu tu dah. Bukan dia pindah sikit patah pun dah, satu huruf pun dia tidak pindah. Bukan daripada pihak dia royak makna dah, memang lagu tu dah dia terima. Itu sebab dia lebih Quran tu beza. Beza. Hak ni pun bahasa Arab juga, tapi bahasa Arab ni tidak mari lagu tu pada dia. Tidak mari lagu tu, tidak sebagai kalam Allah, tidak disebut kalam Allah. Wahyu, ya, wahyu daripada Allah tu betul lah, wahyu. Tapi kalam Allah tu tidak. Kalam Allah Quran. Sebab apa lafaz dia tu mari lagu tu dah. Lagu tu dah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi gapo Allah Subhanahu Wa Taala kata sini dalam hadis qudsi ni, aku mengikut keyakinan hamba-Ku terhadap-Ku. Sama makna dia tu. Jadi zan di situ bukan dengan makna berat sangka. Kalau dalam fiqh dia bagi pula zan, syak, waham, yakin gapo tu, dia bagi pula. Kalau zan ini
antara ya dengan tidak, berat balik ya. Misalnya kelas ni kepada hak tak mari je, kepada hak tak mari, ada ke tidak kelas mana dia berat balik ada. Itu dia zon lah kepada betul. Balik ada, bukan balik tak ada. Lebih berat balik ada. Lagu tu zon. Kalau sama berat, ada dengan tak ada tu sama berat, syak orang panggil. Kalau lebih berat balik tak ada, itu orang panggil waham. Jadi di sini zon ni bukan dengan makna tu dah. Zon dengan makna yakin. Seperti dalam Quran, allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Bukan orang-orang yang berat saja sangka dia akan jumpa dengan Tuhan. Tak pandai lagu tu. Tidak beriman lagi kalau lagu tu. Yazunnun di sini dengan makna orang-orang yang yakin akan bertemu dengan Tuhan. Kalau tak yakin, tak jadi akidah. Bertemu dengan Tuhan, nak terima dosa pahala ni, dia kena yakin tu akidah tu. Jadi dalam Quran ada guna perkataan azan tu dengan makna yakin. Jadi sini pun lagu tu juga. Aku mengikut keyakinan hamba-Ku terhadapku. Jadi dia setara mana dengan aku? Dia setara mana? Kalau dia setara tu lah aku layan dia. Gitu. Kalau dia yakin betul, percaya betul, aku bui padan dengan hak dia. Maknanya orang yang yakin dengan Allah SWT sungguh, Allah SWT akan balas dia dengan padan dengan dia. Kalau dia yakin dengan rezeki Allah SWT, dia yakin sungguh. Jadi Allah SWT akan bagi kepada dia. Dia tak nak buat belah mana pun boleh rezeki. Sebab Tuhan yang memberi rezeki, yang memberi hijau, bukan orang. Jadi tak ada lah takut tu. Takut kena pecah hijau kau, takut begitu gini, tak ada. Sebab dia yakin Allah yang memberi kerja kepada dia. Kalau dia dibuat, dia pecah, dia gapo pun akan ada pula. Tuhan akan beri sebab dia yakin dengan Tuhan. Kalau dia tidak yakin, akan jadi gitulah. Akan jadi gitulah. Serupa dengan setara mana dia. Kalau dia percaya Allah tu maha penyayang, maha pengasih, jaga dia, melindungi dia, Tuhan akan jaga. Kalau dia kurang yakin, mana Allah pun tak jaga mana. Dia kena cari polis, dia kena cari pengawal, dia kena cari gitu gini. Jadi tu Tuhan serah hak dia percaya tu. Gitu. Jadi dia nak ayat sini, nak ajar sini, tak boleh. Kita kena percaya betul-betul kepada Tuhan. Bukan dengan makna tak ada ikhtiar sini, bukan makna gitu. Tidak makna tak ada ikhtiar sini. Ikhtiar tu kena ada. Tapi keyakinan ni benar hak dalam hati tu. Adapun ikhtiar ke apa gitu gini tu ikut hak dia suruh juga. Hak Nabi SAW ajar juga lagu tu. Aku bersamanya bila dia ingat kepada aku. Jadi makna aku bersama dia, maksudnya aku tolong dia bila dia ingat aku. Jadi dengan sebab itulah, bila kita menghadapi syaitan, bila kita menghadapi kesukaran, bila kita gapo-gapo pun ingat Tuhan. Bila kita ingat Tuhan, Tuhan akan tolong kita. Termasuklah dalam ingat Tuhan ni, ingat hukum dia. Tidak nanti ingat lagu mana, ingat hukum dia lah. Itulah ingat Tuhan je. Tuhan akan tolong selalu kita. Misalnya kita nak nego, kena buat gapo-gapo kerja ke, ni kena ke tidak dengan kehendak Tuhan ni, dengan keredaan Allah atau tidak. Kita ingat ke dia. Bila ingat ke dia, dia akan tolong kita. Itu maksud bersama tu. Maksud bersama. Supaya kita gini, nak gocoh lah kita kata, orang lawan kita, musuh kita ni ada depan. Tapi bila ada sekali dengan kita pahlawan, takut ke apa? Kamu tak usah takut. Aku ada sekali dengan kamu. Gitulah soalan. Kita serah takut. Kuranglah dia takut kita. Kuranglah. Bila ada orang gagah dekat kita, bersama kita,
Jadi dia nak gagah tu pun gagah secara mana kan? Allah Subhanahu Wa Taala Maha Perkasa, Maha Perkasa, Maha Gagah, kuat. Jadi Tuhan tu Maha Gagah, Maha Kuat, Maha Perkasa tu ada bersama kita. Jadi tak serusi. Gitu maksud dia. Ni nak tanda akidah tu lah. Wallahi, demi Allah, lallahu afrah, sesungguhnya Allah. Kalau kita terjemah ke Kelantan sedap lagi. Allah gak Allah gak tak ada lah suka. Hak paling suka hamba dia bertaubat. Lebih suka lagi dia daripada satu orang yang gini-gini. Sebab kita baca tadi, jumpa unta dia, setelah unta dia hilang. Itulah kalau kita terjemah ke bahasa Kelantan, jeligot sikit. Allah gak Nabi kata adalah suka sangat kalau hamba dia bertaubat. Lebih suka lagi dia daripada hamba tu jumpa dengan unta dia yang hilang di padang pasir. Jadi nak gambarkan suka-suka sudah. Jadi Tuhan suka lagu tu ke tidak? Lagu tu ke semua orang suka? Tidak. Tidak. Dengan sebab itulah Imam Nawawi pada sebut bawah ni, qala al-ulama farahullah huwa ridahu. Suka Allah tu maksudnya redha, kena. Kena. Bahasa kita pun suka. Suka satu makna dia tu suka. Satu lagi suka dalam hati, tak bunyi tu. Suka juga apa panggil. Tak serupa dah makna tu. Lepas tu kita nak guna perkataan untuk Allah lagilah. Nak kata suka tu tentu dah ada. Nak kata suka hati kita suka gembira. Tak boleh kalau lagu tu serupa juga Tuhan dengan makhluk. Jadi lain. Kalau kita nak banding kita untuk manusia ni pun ada beza dari situ. Satu suka dengan makna tadi ketawa, satu suka dengan makna gembira. Gembira ni tidak semesti bunyi suara, tak semesti sengih, tak semesti. Jadi Allah SWT ni dia guna suka tu nak menggambar kepada kita, nak suruh kita serahlah. Jadi tu keredaannya, kata dia. Wa qala al-Maziri al-farah yanqasimu ala wujuh. Suka-suka ni banyak bahagian, banyak macam. Antaranya surur, gembira. Hak ni dekat dengan redha tu, dengan makna redha dekat. Redha dengan masrur bihi, sesuatu yang disukai lah. Jadi maksudnya Allah SWT redha, kena taubat hamba dia tu, ataupun kita terjemah suka sajalah. Suka tidak semesti lagu tadi suka. Sebab tu kita terjemah suka tadi. Tapi kena beringat lah. Maka kita kata suka semua manusia pula, semua orang pula. Sebab tu dalam kitab-kitab ni dia akan jaga selalu suka dengan makna redha. Suka dengan makna redha. Ni cara takwil lah ni. Ini orang panggil cara takwil. Ini orang panggil cara takwil. Kalau cara salaf tidak gitu. Dia kata suka-suka lah, tapi suka yang layak dengannya, tidak menyerupai makhluk. Jadi kita terjemah suka lah, tapi suka yang layak dengannya. Suka tu tidak serupa dengan makhluk. Gitu. Suka itu salah satu sifat dia. Gitu lah. Sifat dia. Dan sifat tu termasuk dalam mutasyabihat. Mutasyabihat. Jadi dia tafsir takwil. Dua-dua cara tu boleh berlaku, tidak salah. Tidak salah. Tak apalah. Sesiapa yang mendekatiku sejengkal, aku akan mendekati dia, menghampiri dia sehasta. Kalau dia mendekatiku, menghampiriku sehasta, aku akan mendekatinya atau menghampirinya sedepa. Nak ayatnya, Tuhan ni nak kita ada usaha sikit ya. Lebih lagi dia. Pasal apa? Pasal dia sayang kita. Laksana kita kata seorang ayah lah yang sayang kepada anak dia. Nanti tengok, buat sikit ya, boleh lalu
Lebih daripada hak kerja bui. Lebih daripada hak penat bui. Pasal apa? Memang nak bui dah pun. Tapi nak bui ada sebab ada nama kerja. Dia ada kerja sikit kan? Dia tidak seperti orang lain. Kalau orang lain bui padan dengan kerja tu lah. Dia tidak. Bui lebih. Allah SWT lebih daripada ayah, lebih daripada benar. Jadi ini nak gambaran hak tu lah. Bukan dia mari dekat kita, bukan dia duduk jauh asalnya. Kau dekat mari dekat kita. Pak kita nak orang lagi dekat lagu mana dengan dia? Masalahnya nak orang lagi patah dah. Makan dalam laut selai mati situ dah. Nak naik atas tu angkasa lepas tak jumpa. Hak ni unggah ni maksud dia, unggah kau berjalan, kau menghampiri dia dengan buat amalan yang menghampirkan kita kepadanya. Dia kata kalau buat benda-benda gini jadi dekat dengan dia, rapat dengan dia, dia kata. Jadi kita buat tu bukan dengan unggah, kau dengan lari, kau dengan pergi mana-mana tempat. Pada sebab dia bukan jenis lagu tu, bukan pasal lagu tu. Jadi kalau kita buat, maksudnya semaya saya semaya. Okay? Dalam Quran apa? Man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha. Siapa yang buat sah kebajikan, Tuhan gandakan 10 kali ganda. Itu maksud dia sini. Kalau dia buat sah, dia bui 10 kali semaya. Kalau orang lain kan buat sah gitu malas sah lah. Tidak. Kalau nak kira hak layaknya sebanyak ni bui tu, dia bui lebih lagi daripada dia ganda lah. Kalau buat jahat pula dia bui sah sebanyak kita buat waktu, tak ada lebih. Itu pun setelah buat. Kalau main melegar dalam kepala, dalam hati, saya tak kira lagi. Dia tentu buat. Tapi kalau Allah kemulak ni niat tu boleh dah. Itu makna dia kena benar. Kalau orang buat benda-benda yang molek, kebajikan, amal soleh, dia kena benar. Itu maksud sini. Bukan ada Tuhan duduk jauh berapa batu, mari kau dekat sejekar jadi sedepa, tak ada. Bukan dengan makna lagu tu. Kalau dia mari sampai berjalan, aku mari dengan berlari. Nak ayatnya kena sangat dia tu. Dan dia bui berlipat kali ganda kepada kita, lebih daripada hak kita buat. Jadi kita kena biar kenal lah Tuhan tu lagu tu. Jadi antara hak dia sukanya adalah hadiah-hadiah hak kemudian dia sebut. Dan hak dia pun sebut dah ni, suka kepada taubat. Bila kita bertaubat saja, ampuh selalu. Sebab tu kita tak boleh kata Tuhan marah, mesti Tuhan marah. Jangan kita fikir sepuluh orang Tuhan. Dah bukan banyak kali dah kita buat. Berapa kali? Banyak kali. Berapa kali? Sehingga kalau 70 kali sekali pun tak ada 70 kali dia buat benda tula, sehari-hari. Jadi Ibnu Mas'ud kata ni hadis dia kata dua perkara tu. Satunya hak Nabi cerita, satunya hak dia. Ada sini dia sebut tu. Ni tak apa, hak tu hak lain, tempat lain. Maknanya kalau 70 kali sehari pun Allah SWT terima juga taubat dia. Jadi gitulah kita kena tahu Tuhan ni sifat dia baik lagu tu. Tak apalah. Dan kalau dia mari dengan berjalan kaki, aku mari dengan berlari-lari anak. Ada juga orang terjemah dengan berlari-lari anjing. Sebab orang jogging. Tidak derah benar. Tidak kau sangat sebab jalan ada derah sikit pada jalan. Ada nak ayatnya datang ni pun banyak macam juga, ataupun pergi ni banyak macam juga. Ada pergi berjalan slow telanjut, Ada yang berlari-lari setara tu, ada yang berlari derah.
Jadi atas kita kita nak setara mana. Sebab tu dia kata atas keyakinan dia terhadap aku. Kalau kita kau yakin dengan dia, dia kau banyak buat kita. Kau banyak. Itulah maksud dia. Bukan dia mari berlari-lari anjing, atau berlari-lari anak. Itu. Inilah orang panggil hadis-hadis mutasyabihat. Bukan dalam Quran saja ada mutasyabihat ni, ayat mutasyabihat, hadis-hadis pun ada juga. Ini termasuk dalam itulah. Yang mana kita kena takwil. Jadi ulama-ulama khalah takwil lah lagu ni. Dia kata mana kalau kita setara tu buat, kita kata tadi semaya semaya. Dia beri 10 tu. Kalau kita semaya 2, dia beri ganda lagi. Kau dengar, kau banyak. Kita buat 3, dia kau banyak. Gitu. Tidak kata dia rusing, susah hati kau, masa banyak. Nak bukan habis kan? Tak. Kau nak bui tu pala tak ada timbul masalah tu. Kalau manusia iyalah boleh jadi dia rusing. Kalau ramai-ramai apa kat buat habis kan. Nak bui, dia nak bui ganjaran dia. Tuhan tidak gitu. Jadi itu maksud uharwilu. Supa je. Hak mana-mana pun dalam hadis, dalam Quran, mana-mana pun dia ada 2 aliran. Satu salaf. Hak salaf tu dia kata ni pun sifat Tuhan juga. Dia royak lagu tu. Tapi tidak serupa dengan makhluk. Tapi kalau kita terjemah berlari-lari anak lah. Cara dia lah. Tidak serupa makhluk. Begitu. Tak perlu takwil kata dia. Semua lagu tu. 2 cara tu je. 2 cara tu. Kalau ahli sunnah 2 cara tu. Kedua-duanya boleh. Tapi nak kata mengikut makna zahir supaya hak makhluk tak boleh. Itu semua kata tak boleh. Lepas tu riwayat daripada Abi Hurairah supaya tadi juga. Jadi Allah lebih suka dengan taubat seseorang kamu daripada seseorang kamu jumpa balik unta dia yang hilang. Dia duduk cari-cari. Suka benar lah. Jadi hadis-hadis ni boleh dikatakan serupa je. Boleh dikatakan serupa je. Lepas tu cara Muslim memang gitu. Jangan kita kata bahawa hadis hak tu lah sanad tak serupa. Bawah-bawah tu dia nak saluran banyak. Saluran dia tu hadis ni banyak. Jadi lebih meyakinkan kita. Dan saluran tu pula banyak tu tinggi-tinggi pula tarah dia tu. Bukan rendah-rendah, tinggi-tinggi. Jadi lebih meyakinkan kita. Seperti inilah cerita yang sama. Orang yang cerita tu ramah, cerita sama. Lepas tu hak ramah tu pula orang juru-juru saja, hak molek-molek saja. Bukan orang-orang biasa. Hak ingatan dia nya molek. Kalau dia cantik molek. Bukan dia sendiri nak baca tak boleh. Dah. Tu tak molek lah tu. Kalau dia cantik molek, kalau dia ingat molek, tidak bercelaru kursi. Gitu. Jadi orang-orang juru pula dia bukan sekadar ingat kuat saja, cantik tak saja molek. Juru taat, orang yang wara', orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lebihnya. Dalam Muslim ni itu lebihnya. Sekali kita tengok nampak macam hak tu lah. Tidak. Dia nak ayat benda lain. Kuat benda ni. Jadi cerita tu lebih meyakinkan kita lah. Kalau lagu tadi, kalau siapa kepada kita. Tapi kalau orang hak kita maklum dia pelawak semua, dah mari royak kita. Macam-macam. Kalau zaman dulu lah. Zaman dulu ada seorang tok guru kita dah juga, dia cerita. Zaman dulu ada handphone ke apa, telefon tak ada. Satu orang mari royak ke dia. Tok tua dia duduk sana tu, atas dia mari ni perlu pitih. Bui saja. Hak jenis nipu lagu tu. Ramah benar. Kalau kita dengar pakar dia kan, kena selalu kita. Kena selalu kita. Kalau kita tahu dah dia tu orang lagu tu, macam mana sikap kita? Berkali-kali dah kita kenal dah tuan dia tu orang saat ni.
Berkali-kali. Lepas seminggu, tak dah terlupa muka tu dah. Lepas seminggu pula lagu tu pula. Dah. Nak percaya? Pak cerita tu seorang dia aja. Tak percaya lagu tu. Tapi kalau cerita tu ramai hok juru-juru hok molek, meyakinkan kita. Itulah maksud bezanya. Sekarang Imam Muslim nak rayaknya tujuan dia mari juga benda sama. Yang kedua, kalau kita perhatikan molek, dia tidak sama 100%, ada juga 100%. Ada juga yang beza sikit-sikit. Lafaz dia. Beza sikit-sikit. Jadi beza sikit-sikit ni kerana perawi itulah. Dia riwayat bil makna. Ada riwayat mengikut lafaz dia hak sebenar, hak asal. Ada riwayat berdasarkan makna dia, mafhum dia. Mafhum dia. Tu yang jadi berbeza-beza tu. Jadi kita boleh pakai ke? Boleh. Dia nak ayat boleh pakai juga lagu tu. Sebab apa? Sebab perawi-perawi ni walaupun dia beza, dia ambil makna, tapi dia orang cilik. Dia faham boleh. Dia faham boleh. Dia tidak guna tak tu kalu. Misalnya kita kata, kalau hak guna tak tu kalu, hak guna tak tu kalu, tak erti. Kena. Kalau bahasa Melayu, dia tengah gering sekarang. Gering tu memang sakit, tapi digunakan untuk raja, untuk orang lagu tu. Tiba-tiba kita kata dia tengah sakit. Beza tu. Jadi dia tu siapa? Kita akan kata orang biasa lah. Sebab apa sakit? Tapi kalau dia guna gering, dia tadi bukan orang biasa. Kalau dia tu raja, dia kena guna gering. Jangan awak mana-mana kata sakit. Jadi keliru orang. Jadi orang yang bahasa Arab pun lagu tu juga. Dia reti beza. Ni perkataan ni boleh tukar ke tidak ni? Kalau tukar jadi rusak kau tidak? Dia banyak kan benda-benda lagu tu kan. Dia dia apa ni, makan pagi. Tapi bahasa kita makan pagi. Makan pagi tu nampak dah makan pagi tu kan. Jadi kalau perkataan lagu tu, makan pagi dia guna untuk makan petang misalnya. Jadi celaru. Tak boleh. Tak boleh lagu tu. Dia kena guna bahasa yang tepat. Maknanya dia kena orang reti lah. Dia kena orang reti. Ada kalanya dia perekah. Dia perekah tu jadi cedera ke tidak mana, cacat ke tidak mana. Jadi orang-orang perawi yang kedudukan dia tinggi ni, dia pandai guna benda-benda lain. Dia tidak serupa perawi-perawi yang lemah. Kalau perawi yang lemah, dia akan jadi benda-benda macam ni. Dia akan jadi. Jadi gitulah. Jadi itu tujuan dia nak ayat ada beza. Beza apa makna dia sama. Makna dia sama. Berapa banyak benda yang sama orang cerita tu, kalau kita perhati, kita rakam, cara dia cerita tidak sama, tapi kita faham gapo dia intipati cerita, benda hak asas dalam cerita tu gapo dia, kita faham. Jadi kalau selagi tak lari hak tu, boleh lagi. Dia nak cerita tu lah, ada beza-beza. Dan perbezaan ini ada kalanya perbezaan hak cerita asal tu, ada kalanya perbezaan tu berlaku di bawah, bukan hak tu asal. Jadi benda-benda ni lah yang ditekankan oleh Imam Muslim. Macam tadi kan dia ada sah perkataan, dia mari lalu sana kalau itulah maksud dia. Lepas tu riwayat daripada Al-Harith bin Suwaid, dia kata saya pergi berjumpa dengan Abdullah di sini maksudnya Abdullah bin Mas'ud, pergi ziarah dia ketika dia sakit. Ketika dia sakit, saya pergi ziarah dia. Dia pun cerita dua hadis kepada kami. Satu hadis hak dia sendiri, ceritalah hadis-hadis tu, makna dia cerita. Dua cerita. Satu cerita daripada dia sendiri, satu cerita lagi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak cerita dia dengar daripada Rasulullahnya, hak tadi lah juga serupa. Jadi maknanya benda tadi bukan diriwayatkan oleh Abu Hurairah sahaja, ramai sahabat riwayat.
Jadi di zaman sahabat tu ramai tu. Pas tiap-tiap seorang tu, sahabat tu berapa ramai pula anak murid. Moga Islam ni orang Islam kau ramai. Jadi kita boleh bayangkan setara mana hadis. Tapi hadis ni walaupun kita kata ramai kita pun dia payah nak jadi mutawatir. Nak jadi mutawatir tu tak kata mutawatir lagi. Tak kata mutawatir lagi. Atau paling tinggi kalau kata mutawatir makna dia saja, lafaz dia tidak. Beza juga. Jadi hak dia royak cerita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallamnya hak tadi juga. Allah lebih suka dengan taubat hambanya yang mukmin daripada orang yang duduk di padang pasir, di tempat yang mana boleh membinasakan dia, mengancam nyawa dia lah. Itu mahlikah, ardun mahlikah. Mahlikah makna bumi yang mengancam nyawa seseorang. Unta dia hanya kenderaan dia, datang tu lah belakang makanan dia, minuman dia ke apa, dia pun tertidur seperti kita baca tadi lah. Mana dalam keadaan yang sangat terharu lah. Pada pasir ni, ialah kita tidak duduk pada pasir, kita tak apa-apa. Kalau sesak pada pasir tak tahu, mati tu. Jadi orang-orang nak pergi cari orang pada pasir, dia tengok datang. Burung kau ni orang panggil burung ori, burung raja ori. Burung lah. Kalau banyak tu boleh gali-gali. Takut ada nampak orang duduk tidur kau. Dia ramai orang mati, dia boleh gali-gali. Tengok nanti masa dia mari sambar, mari patuk. Gitulah keadaannya mana pada pasir. Tak ada harapan dah nak gali air kau ke apa. Kalau dahaga tak ada harapan, buat menak saja. Buat menak saja. Nak pergi halik tu halik ni, nak pergi sejauh mana? Dah sepuluh dalam hadis tadi riwayat, ada salah satu hadis tadi 2-3 anak bukit dia pergi naik. Jadi kalau tengok sini anak bukit tak dapat balik sana, kena pergilah dulu. Nak tengok takut ada di belakang tu, pergi naik lah tu jauh sayup mata memandang ni. Tak ada nampak. Lepas tu nampak naik pula dah. Bukit takut balik sana. Pergi pula. Bukan main penat tu, tengah panas. Segala makan dan minuman tu je ada. Sebab tu dia gambarkan tempat dia. Mana pupuk dia rasa benar lah. Boleh jadi ramai daripadanya telah mengalami. Jadi bila sebut contoh ni, hidup terasa benar. Jadi bila jumpa balik unta tu, betapa gembiranya, sukanya. Jadi Tuhan lebih suka lagi. Lebih suka lagi kalau kita bertaubat. Taubat tu hak dia nak. Taubat tu hak dia tidak sukanya. Kenapa dia sebut Tuhan lebih cemburu lagi daripada segala siapa hak cemburu. Cemburu lagi mana? Kalau orang tu nak buat maksiat, nak berzina, nak tolak, dia tidak suka sangat. Dia tidak suka. Jadi tidak suka dia tu tidaklah kita boleh gambarkan seperti manusia. Kalau manusia cumanya adalah hadis-hadis dia ada sebutlah, dia sebut Tuhan murka, Tuhan marah. Marah tu sebab kalau orang nak marah lagu mana, dia ambil kira lazim dia. Bukan Tuhan tu ada sifat marah jadi melenting kita kata bergelisah. Tak ada lagu tu. Tak boleh kata lagu tu. Dia kena ambil kira kalau orang marah dia akan buat kan. Kalau orang marah lazim dia tu. Kalau orang marah, siapa mari dekat tu kan, kalau ayah lah anak nak marah ke ayah, balik dekat pai habis lalu lah. Itu Tuhan akan hukum dia lah. Itu maksud dia marahnya. Dia tidak sajalah boleh faedah gitu. Jadi hak ni dahaga tak kira lah. Tiba-tiba berbeza-beza sikit sebanyak kan riwayat tadi, ada keadaan lagu ni, ada keadaan lagu ni. Sebab
Macam-macam boleh berlaku. Keadaan yang disebut tu boleh berlaku dan pernah dialami orang seramai mana hak duduk pada pasir tu. Tak kisah contoh satu keadaan saja je. Bila unta hilang, dia nak ayat contoh ni lagu ni. Boleh juga lagu ni, boleh juga. Mana-mana pun bila jumpa tu kan suka. Jadi Tuhan lebih suka lagi hamba dia bertaubat. Hamba dia bertaubat. Jadi kira-kira hak ni dalam gambaran hadis ni putus asa dah dia tu. Tak ada harapan dah nak jumpa unta dia tu. Dia pun kata pergi tidur semula lah, tempat asal. Hak tempat tadi balik tidur situ biar mati gitu. Dia nak pergi lawan dah. Jalan pun buat benda lah. Dia mati situ pakai pergi tidur situ, letak pada atas lengan dia untuk mati dah kira-kira. Hak perekat tu. Bila jumpa unta tu, tak boleh nak ayat lah, suka ni. Jadi hadis-hadis ni lebih kurang berlaku. Jadi hak sebut Abdullah bin Mas'ud, cerita dia tak sebut sini, dia nak perekah lah ni. Hak cerita daripada pihak dia ni ada di bawah dalam syarah Muslim ni ada. Dalam Bukhari ada sebut, dan Tirmizi dan lain-lain ada sebut, iaitu al-mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu an yaqa' alayh, wal fajir yara dhunubahu kadhubab marra ala anfih faqala bihi hakadha. Gitu. Orang mukmin nampak dosa dia ni, dia serah. Orang mukmin serah dosa dia ni, dia serah seperti dia duduk di bawah bukit hak nak runtuh, yang dia bimbang akan kena dia lah. Tu orang mukmin. Orang mukmin sebenar, dia berasa kalau dia buat dosa, takutlah nak buat dosa tu pun takut dah. Serupa dengan kita takut nak pergi bawah bukit nak runtuh lah. Pergi boleh penyakit di situ. Sebab takut cara tu lah. Boleh kalau kita nak buat banding lagi, kalau ada kan tempat-tempat dia letup bukit tu, letup bukit dia nak ambil batu dia tu kan, batu tu. Jadi kepada budak-budak yang tak tahu, ngap dia lah. Kita tahu macam mana perasaan kita. Kan bimbang, takut meletup, kena aja mati, ataupun jatuh batu-batu besar tu kan. Kita hunggah, kita tepik sekuat suara kita. Begitulah mana keadaan orang yang takut kepada dosa. Dia tengok orang buat, orang yang nak kena tu pun dia gitu dah. Apatah lagi kalau dia sendiri. Kalau dia sendiri, orang yang nak kena tu pun dia begitu dah, berasa takut dah. Kalau dia ada suara setara mana dia berderah, kalau dia mampu hunggah, dia hunggah bunyi. Begitulah keadaan. Dia kata, dan orang yang fajir, orang yang fasik, orang yang tidak bertakwa, tengok dosa dia tu serupa lalat je, dia nak mari hingga atas hidup dia buat gitu lah. Gitu. Jadi tak besar. Sebab tu mudah dia buat, tak ada berasa gapo-gapo. Serupa dengan lalat je kalau ada pun gangguan setara tu je. Hak tu hak Ibnu Mas'ud kata sendiri. Hak tu. Perbandingan yang dia buat, seterusnya lagi-lagi lebih kurang lebih kurang aja. Jadi oleh kerana lebih kurang serupa kan, kita pergi kepada bab seterusnya kita baca tadi, iaitu dosa kita ni dia gugur bila kita beristighfar ataupun bertaubat. Salah satu cara bertaubat itu dengan istighfar, dengan minta ampun kepada Allah. Istighfar tu minta ampun lah kepada Allah. Jadi ni riwayat daripada Abi Sirmah, daripada Abi Ayyub. Abi Ayyub Al-Ansari ni bila dekat nak mati, dia ni mati mana? Abu Ayyub Al-Ansari mati di Turki. Jadi mana dekat nak mati ni, situ lah kira-kira mati. Dia pergi perang tu.
Di zaman bila? Zaman pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Apa ni, ada yang kata gitu. Hak lebih tepatnya tidak. Hak lebih tepatnya di zaman Muawiyah, tapi di bawah pimpinan Yazid. Jadi panglima pergi perang tu Yazid. Masa itulah jatuh apa ni, Konstantiniyah ke tangan Islam. Dia termasuk salah seorang yang pergi perang. Jadi bila kata dia dekat nak mati, kira dalam peristiwa tu. Jadi duk tengah nak perang ni, dekat benar dia nak mati, duk tengah nak perang ni, dia tak boleh pergi dah. Dia kena bawa. Dia kata usung dia pergi setakat mana boleh pergi, ke depan pergi. Tengah-tengah duk perang. Jangan tinggal, pergi, bawa pergi. Padahal dia tutih tak boleh pergi dah, tapi dia suruh bawa pergi. Dan di mana sampai situ suknya, situlah tanah dia, bumi dia situ. Semangat sabar-sabar dulu kan. Dua nak mengembangkan Islam tu, begitu sekali. Tak apalah. Dia kata dekat dia nak mati, aku susuk sekara kepada kamu. Dia susuk. Apa? Dia takut orang sedap hati. Kalau dengar hadis ni sedap hati, jadi bermudah-mudah, tidak berasa berat buat dosa. Dia takut gitu. Apa ya, royak pula dekat nak mati. Tak boleh. Kalau ilmu kita ada, kita kena royak. Takut-takut kita tak royak, orang lain tak royak. Jadi mana susu ilmu. Dalam Quran Allah SWT laknat orang yang susu ilmu, menyembunyikan ilmu hak Tuhan waktu ilmu Allah lah. Kalau susu ilmu biasa, tak apa. Susu ilmu resipi wak sekut tawa, tak apa hak tu ni. Ni hak benda-benda lagu ni, agama tak boleh susu. Jadi dia takut dia termasuk dalam hati royak sekali, tak apa dah. Royak sekali. Jadi takut-takut mati dalam keadaan tak royak. Lepas tak ada pula orang lain royak. Nyayalah ilmu Rasulullah tak sapa. Dia takut tu dosa pula dia. Dia takut berdosa. Dia pun royak lah. Dia kata dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kamu tak berdosa, Allah akan buat satu makhluk yang berdosa untuk dia ampunkan. Okay? Maknanya berdosa, kira-kira je zahirnya melakukan dosa tu memang Tuhan nak. Tuhan nak. Kalau kita tak buat dosa, dia akan buat makhluk lain. Jadi dia buat manusia ni berdosa ni memang kehendak dia dah. Dan manusia ni berdosa dah kan, tidak maksud, tak payah buat makhluk lain. Nak rayaknya tak pernah lagi kejadian Tuhan kalau selagi dia tidak buat hak lagu ni. Dia buat dah. Kita dah. Kalau katakanlah tak ada hak lagu ni, kamu ni jadi sebuah malaikat, tak sebenar. Tak sebenar lagi kejadian Tuhan, tidak nampak pandai dia. Jadi dia akan buat orang lain. Apa? Untuk dia ampunkan. Cuba kita ingat kan, sifat Tuhan ni Ghaffar, Tawwab, Sattar. Hak tu nak tubik ganda sifat tu kalau tak ada orang melakukan dosa. Nak mari man, sifat dia ni azali. Orang kata azali ni, nak kata sama jadi tak boleh. Sama jadi ni ada permulaan juga. Azali. Sekali dengan dia dah ada sejak awal lagi. Ketika tidak ada tempat hak dia nak ampunkan, makhluk yang berdosa tak ada, dia ada dah sifat. Jadi sifat tu nak nyata lagu mana kalau tak ada manusia yang melakukan dosa. Jadi mesti kena ada lah muka sifat tu ada pada dia. Kalau tidak, apa faedah? Apa faedah? Tak ada arti lah. Tak ada arti lah. Sifat kuasa ada, tapi tak ada benda memerlukan kuasa dibuat. Apa faedah lagu tu? Tak kena. Jadi sifat dia. Jadi untuk dia ampunkan itu sesuai dengan sifat dia Ghaffar. Yaghfiru lahum. Ghaffar itulah. Innahu kana ghaffara. Dia Maha Pengampun. Tawwaba. Sattar. Orang nama Abdul Sattar. Sattar tu siapa? Dia lah hamba Sattar. Tuhan yang menutup dosa manusia. Nak tutup dia kena ada dulu.
Nak kambuh-kambuh ni kena ada dulu. Itu maksudnya. Jadi dia takut orang dengar hak ni. Jadi kehendak Tuhan lain, redha Tuhan lain. Dalam Quran kata wala yarda li'ibadihi al-kufr. Tuhan tidak redha kekufuran itu untuk hamba dia. Dia tak redha. Jadi kekufuran itu tidak berlaku dengan kehendak dia. Tapi dia tidak redha. Beza antara redha dengan kehendak tu. Tuhan kehendak dia buatlah lagu tu. Tak ada sesuatu yang di luar daripada kehendak dia berlaku. Seperti ni, kita buat pisah je kira tak aja. No, kita buat pisah. Kehendak kita. Hak kita naknya kita kenal je kalau pisah tu buat belah timun kau sedap juga makan. Panas-panas ni dah. Nah, ataupun buat benda lain. Buat sayur, buat daging, buat apa-apa. Kita buat pisah kita nak. Dan kita kenal juga kalau orang buat untuk ni. Kita kenal kalau orang buat tiga orang. Kita kenal, kita redha kau dengan pisang kita buat tu orang buat tiga orang. Kita tak redha kan? Beza tu. Beza tu. Jadi Allah SWT tak kenal orang buat dosa. Tapi manusia tu dengan sifat berdosa, jadi dia tu dengan kehendak Tuhan. Dengan kehendak Tuhan. Tak bukan dengan kehendak orang lain. Tapi sifat tu boleh manusia. Kalau dia tidak buat dosa boleh kan? Kalau dia ikut Tuhan larang benda dia tak buat, boleh. Boleh. Tapi hikmat Tuhan lah nak buat ada dunia ni. Dia kena ada lah orang yang berdosa. Sebab sifat dia tu. Kalau jadi syurga lalu belakang dah. Nak ampunkan dia. Sifat tadi tu bila nak nyata sifat, dia kena ada dunia ni juga ke mana-mana. Dia kena ada manusia ni. Kalau tak ada manusia tak akan nyata sifat tu. Jadi Tuhan tak cukup lah sifat dia kalau lagu tu. Tidak berperanan langsung sepanjang masa tak berperanan. Ini sekurang-kurangnya semasa ada dunia ni sifat tu telah berperanan. Sifat tu telah digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitulah maksud dia. Ada lagi-lagi ni pula gitu lah. Kalau kamu tak ada dosa, untuk Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan. Dia akan bawa golongan lain, makhluk lain yang ada dosa untuk diampunkan mereka. Yakni nak menyatakan sifat dia tu. Sifat dia. Macam bui rezeki dapat makan, kenyang, suka, minum, boleh pitih, boleh gotu-gotu rezeki. Kalau tak ada dunia, tak ada dunia makhluk ni, nak nyata mana? Tuhan Razak, Maha memberi rezeki tu yang nak nyata mana? Nak nyatanya apabila dia buat ulat duduk dalam apa ni? Dalam batu hak besar tu, lembek ulat. Boleh hidup. Kita pun nampak. Maha memberi rezeki sungguh. Kita yang buih kau makan dari dia hidup tu. Kita pun tak tahu ada makhluk dalam tu. Pas apa? Baru nampak Tuhan. Razak. Segala sifat dia tu kalau perhati, nampak kan? Semua ada peranan belakang. Semua digunakan belakang, ada belakang. Berguna belakang. Tidak kata satu sifat Tuhan tak ada guna langsung daripada awal sampai akhir, tak pernah. Tak ada lagu tu. Itu sebenarnya hakikat di sebalik dia buat manusia ni berdosa kan. Bukan nak suruh menggalakkan manusia. Di sini tidak menggalakkan manusia buat dosa. Nak kayaknya sifat. Bila dia ada sifat manusia yang dia buat, dia sifat berdosa, dia akan berlaku lah. Akan berlaku ke mana-mana pun. Dan kalau tak ada hak tu pula, tak nampak pula kelebihan mengampunkan. Tak nampak. Sebab kita kata ni lah, kalau Tuhan tidak buat orang sakit, banyak lagi hikmat lain di sebalik di celah-celah tu. Tak ada lah ubat, tak ada lah doktor, tak ada lah fakulti perubatan. Nak apa orang sakit tak ada.
So sakit tak ada. Ubat pun nak agam dia. Farmasi berapa ramai orang boleh rezeki pula. Dia celah-celah tu. Sebab itu Tuhan buat. Memang untuk dunia ni, hidup dalam dunia ni pun perlu. Jadi orang-orang yang hidup, dia cuba menghayati, cuba tengok, dia akan kata, ya sesuai, nak sabar dalam dunia ni. Kalau kita nak buat dunia ni, tak ada sakit, tak ada gapa, tak ada tua. Hak lagu tu, gambaran lagu tu ada tempat lain. Bukan Tuhan tak boleh buat. Ada, dia buat ada surga. Hak lagu tu. Jadi tak sodok harap tu lah kalau kita tak sampai situ. Nak buat dunia ni lagu tu, manusia cuba nak buat. Nak buat kan, tak payah susah duduk tepi tidur je, nak tutup lampu kau, nak pasal lampu kau, nak pasal aircon kau, nak tutup aircon kau, nak gapo kau, nak sejuk kau, nak panas kau. Dia cuba buat kan. Tapi tak ada lagi boleh buat. Telitah dalam hati, boleh lalu pasal ni. Boleh selalu sejuk, boleh selalu hitam, boleh selalu gotu ni, tak siapa lagi. Kalau dapat apa hak tu, buat hati ke manusia, bahagia ke manusia, tak mati ke manusia. Situ jadi kecewa, jadi serabut pula lah. Tak dapat juga. Apa semua Tuhan buat. Dia nak ayat, sini bukan tempat dia, mu pisah lagu mana pun tak boleh. Mu kena percaya selagi ada dunia. Orang panggil surga, percaya. Kehendakmu lagu ni menunjukkan ada waktu lah tu. Supaya mu dahaga, menunjukkan ada air. Mu lapar, menunjukkan ada makanan. Mu nak keselesaan sampai ke peringkat kemuncak lagu tu. Mu tak dapat sini. Menunjukkan ada tempat dia. Mu boleh minum air dalam dunia, tapi air yang tidak puas. Tak puas, lepas tu nak pula dahaga pula. Makan lapar pula. Mana kat kita makan ni tak lapar. Tapi tak lapar kita boleh makan macam sedap macam ni. Kalau kenyang, kalau dalam dunia ni kenyang, tak boleh kita makan muntah lah. Sebab tak kena. Dia nak suruh kita fikir hak tu, dia buat semua. Jadi bila kita fikir, molek lah, molek untuk dunia ni lagu, molek dah untuk dunia. Jadi habislah sekat tu. Lepas tu fadli dawami dzikr wal fikr fi umuril akhirah sekat tu. Wallahu a'lam.